Terima kasih Taznim yang berada di Studio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kini bersama saya pula Hani Hamid berlintas langsung dari Dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi bersama dengan isyarat peparisan mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tanggal 2 Jun 2012 bersamaan 12 Rejab 1433 Hijrah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pada pagi ini, Angkatan Tentera Malaysia sekali lagi telah diberi penghormatan untuk melaksanakan isyarat pembarisan mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang buat julung kalinya diadakan di dataran PTD Kem Perdana Sungai Besi ini. Pembarisan mengarak panji-panji adalah satu upacara isyarat gilang gemilang kepada Angkatan Tentera Malaysia, mana panji-panji merupakan satu penghormatan dan lambang kemegahan, semangat dan ketaksetiaan yang tidak berbelah bagi oleh Angkatan Tentera Malaysia terhadap raja dan negara. 5 panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan diarak pada pagi ini, iaitu panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Koarma Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan untuk makluman para penonton sekalian, di mana pembarisan yang bersejarah pada pagi ini terdiri daripada 22 pegawai dan 586 anggota lain-lain pangkat. Manakala pancaragam yang mengiringi pembarisan pula adalah gabungan pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia. Dan cuaca di sini pada ketika ini begitu aman dan damai sekali, dan sementara kita menantikan juga ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri yang akan tiba bila-bila masa sahaja dari sekarang. Dan secara amnya telah pun Hani sempat kongsikan. Jadi untuk maklumat lanjut bersama Hani pada pagi ini ialah Major Abdul Rahis bin Isa, merupakan Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pertahanan Malaysia. Assalamualaikum Major. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Major, di awal tadi telah pun kita terima tetamu-tetamu utama, dan pada ketika ini pula kalau sekiranya anda dapat saksikan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah dan juga khasnya kepada semua masyarakat di sekitar Kem Sungai Besi Kuala Lumpur ni. Ya. Dan pada masa ini kita masih lagi menunggu ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri, dan sebentar lagi keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil ataupun menjemaduli di dalam perbarisan istiadat mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan sesungguhnya kita amat merasa bangga Hani terutama sekali Angkatan Tentera Malaysia kerana telah diberi penghormatan pada hari ini 2 Jun 2012 untuk menganjurkan satu perbarisan yang kita anggap sebagai satu perbarisan yang penuh bersemangat dan juga disiplin yang perlu ditunjukkan oleh Angkatan-Angkatan Tentera demi untuk mempamerkan satu upacara yang gilang gemilang ini. Ya, dan pada ketika ini telah pun tiba di perkarangan dataran ini yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor. Dan di awal tadi sebenarnya telah pun tiba di sini yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zulkifli bin Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Umi Kasum bin Wan Awang dan Menteri Pertahanan Malaysia, begitu juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang turut hadir. Dan sebentar saja lagi kita dapat saksikan juga keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan Major, boleh kita kongsikan bersama para penonton, setiap tibanya tetamu-tetamu utama kita akan diraikan, apakah sebenarnya prosedur ataupun komitmen yang diberikan oleh anggota kita pada pagi ini sejurus selepas tibanya tetamu-tetamu utama kita? Ya, sebenarnya kita memberikan hormat kepada tetamu-tetamu khusus di dalam perarakan panji-panji pada pagi ini. Kita berikan hormat Panglima kepada yang berbahagia Panglima Angkatan Tentera, hormat Menteri kepada yang berhormat Menteri Pertahanan Malaysia, seterusnya hormat Perdana kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita, dan sejujurnya ini adalah tanda taat setia rakyat ataupun yang ditunjukkan oleh Angkatan Tentera Malaysia kepada pemimpin-pemimpin negara kita dalam satu-satu upacara seperti istiadat pada pagi ini. Ya. Dan adakah semua rutinnya sama lebih kurang, Major? Ya, adalah sebenarnya rutinnya adalah sama, tetapi kita mengikut kepada peringkat-peringkat ataupun level istiadat itu sendiri. Sekiranya perbarisan itu tidak melibatkan Yang di-Pertuan Agong, hanya Panglima-Panglima Angkatan Tentera, maka
penerima tabik hormat adalah terdiri daripada panglima-panglima yang menjadi tetamu ataupun VIP utama. Dan ini merupakan julung-julung kalinya dilangsungkan di dataran PTD ini, Kem Sungai Besi. Jadi pastinya ia merupakan satu lagi perubahan dan buat julung kalinya diadakan di sini. Ada sebab-sebab yang tertentu, Meja, kenapa kita langsungkan di sini. Buat kali yang ke-14 setelah 13 kali kita langsungkan di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ya, itulah yang saya sebutkan tadi adalah menjadi kebanggaan kepada Angkatan Tentera Malaysia sebenarnya kerana diberi kepercayaan untuk mengadakan satu perbarisan yang kita anggap sebagai perbarisan istiadat yang akan menjadi sejarah diadakan di dataran Perdana Kem Sungai Besi yang sebenarnya tidak ada apa-apa signifikannya kita alihkan daripada dataran Merdeka ke dataran Kem Sungai Besi ini. Ini adalah kerana Angkatan Tentera Malaysia ingin menunjukkan satu komitmen yang jitu kepada negara dan juga ketahanan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Maka kita bersedia untuk mengadakan satu perbarisan yang kita rasa ataupun kita akan dapat saksikan satu perbarisan yang begitu cemerlang dan gemilang sebentar saja lagi nanti. Ya. Dan selain daripada tetamu-tetamu utama kita juga berada di lokasi ini tentunya daripada anggota-anggota tentera sendiri yang bukan saja terdiri daripada tentera darat tetapi juga daripada setiap regimen askar sendiri, ya, Meja? Ya, sebenarnya penglibatan anggota tentera di dalam perbarisan ini adalah melibatkan kesemua 3 cabang perkhidmatan, tentera darat, tentera laut Diraja Malaysia dan tentera udara Diraja Malaysia. Itulah seramai 586 anggota lain-lain pangkat dan 22 pegawai yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Surya bin Muhammad Said berada di atas padang untuk memberikan satu komitmen untuk dipamerkan kepada penonton-penonton bukan sahaja di dataran mereka, juga penonton-penonton yang berada di luar ni. Ya. Jadi sekiranya anda masih lagi berkesempatan, boleh sahaja ramai hadir ke sini di Kem PTD di lokasi Kem Perdana Sungai Besi ini untuk melihat sendiri adat istiadat pembarisan ini. Dan pada ketika ini keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Ya, ketibaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sebentar saja lagi akan naik di pentas diraja dan akan menerima hormat diraja daripada semua kontijen-kontijen yang terlibat di dalam perbarisan istiadat mengerak panji-panji. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Ya, ke-14 diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga isteri serta Timbalan Perdana Menteri, dan kelihatan juga Menteri Pertahanan serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli bin Muhammad Zain. Dan seterusnya, Meja, di mana kita selepas ini akan berlangsung juga rutin yang sama, ya, seperti mana yang Meja sebutkan di awal tadi, dan kemudian akan disusuli pula dengan kita sama-sama terus berdiri bagi mainkan lagu negara. Lagu negara. Ya.
akan berterusan sampai 21. Istiadat perbarisan mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terdiri daripada 22 pegawai dan 508 anak layanan pangkat siap untuk diperiksa. Mohon berkenan. Baik, itu dia tadi yang mana dapat kita sama-sama saksikan juga ya, dan kita dengarkan 21 dah tembakan artileri daripada Regimen 41 Artileri Diraja, dan ini adalah merupakan satu juga format istiadat di dalam perbarisan-perbarisan pertabalan ataupun perbarisan-perbarisan yang melibatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ataupun sultan-sultan dan raja-raja negeri. Ya. Dan bagaimana pula dengan helikopter? 5 buah helikopter yang terdiri daripada 2 helikopter jenis Nuri dan juga 1 helikopter jenis Elwood daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, 1 helikopter jenis Augusta daripada Tentera Darat Malaysia, dan 1 helikopter jenis Fennec daripada Tentera Laut Diraja Malaysia telah membuat lintas diraja semasa Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menerima hormat diraja tadi, sebentar tadi ni. Dan sekarang kita dapat saksikan pemeriksaan perbarisan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke atas semua kontijen-kontijen yang menyertai perbarisan pada pagi ini. Kontijen-kontijen yang terdiri daripada Regimen Askar Melayu Diraja ataupun Gabungan Tentera Darat Diraja Malaysia, kontijen-kontijen dari Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, dan juga pengawal kontijen yang terdiri daripada Gabungan Tentera Darat, Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger dan Kor Armor Diraja. Pada pagi ini, kontijen-kontijen diiringi oleh Panjarakan Pusat dari Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Kapten Muhammad Sabri bin Muhammad Isa, dan sesungguhnya inilah yang menjadi kebanggaan kita kerana apabila adanya istiadat perbarisan pada pagi ini, kesemua anggota-anggota di dalam perkhidmatan Angkatan Tentera maupun pasukan-pasukan keselamatan yang lain yang terdiri daripada pasukan Polis Diraja Malaysia sebagai tetamu-tetamu pasukan-pasukan beruniform yang lain akan datang beramai-ramai dengan memakai pakaian istiadat sempena khusus kepada perbarisan yang kita sedang saksikan pada pagi ini. Dan kita masih lagi menyuruh sebenarnya Hani kepada masyarakat di sekeliling Kem Sungai Besi ini untuk sama-sama datang ke dataran perdana Kem Sungai Besi bagi menyaksikan secara langsung berupa bentuk perbarisan yang penuh istiadat ini, di mana 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan dipamerkan secara langsung secara terus kepada bukan saja anggota tentera yang berada di dataran, tetapi kepada semua rakyat Malaysia yang menonton rancangan kita ni. Jadi inilah waktunya dan masanya di mana para penonton pada ketika ini dapat menyaksikan sebuah istiadat yang begitu bersejarah. Istiadat mengarah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Lokasinya pada kali ini buat julung kalinya diadakan di Dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi. Tarikh yang begitu bersejarah 2 Jun 2012 bersamaan 12 Rejab 1433 Hijrah. Ya, ni sebenarnya ramai yang bertanya, apakah dia sebenarnya perbarisan pertabalan Panji-Panji Agong ini kita adakan saban tahun? Apakah signifikannya kepada rakyat, kepada negara dan sebagainya? Suka saya ingin nyatakan di sini bahawa tradisi mengarak panji-panji ini adalah merupakan satu tradisi yang kita praktikan sejak daripada zaman dahulu kala, sejak daripada zaman peperangan dunia pertama, kedua dan juga peperangan dunia yang kedua. Dan dulu sebenarnya panji-panji Seri Paduka Baginda ni ataupun panji-panji sebenarnya merupakan satu lambang kemegahan kepada mana-mana pasukan
mana-mana ketumpukan tentera yang perlu dipertahankan, kedaulatannya dan menjadi lambang kepada semangat anggota-anggota tentera ya. Dan dulunya panji-panji ini kita pamerkan ataupun kita raikan di kem-kem tentera di medan-medan peperangan ya. Tetapi oleh kerana di zaman yang serba moden ini kita ubah kepada perbarisan yang sebegini, disertakan dengan alunan muzik, disertakan dengan anggota-anggota yang memakai pakaian istiadat, dan dalam masa aman inilah maka kita perlu mempamerkan panji-panji ini, perlu memaklumkan bahawa panji-panji ini adalah lambang kedaulatan negara dan kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sebagai pegawai tertinggi, pegawai pemerintah Angkatan Tentera Malaysia, dan ia patut dipertahankan bukan saja oleh anggota tentera, malah rakyat semua, rakyat sekalian ya. Pemeriksaan pembarisan telah pun disempurnakan dan akan diteruskan, di mana selepas ini Ketua Pembarisan akan mengambil tempat dan meneruskan acara yang seterusnya. Dan untuk para penonton sekalian, di mana ini merupakan satu istiadat pembarisan yang memang cukup unik, dan saya menyarankan kepada anda semua untuk terus bersama kami, setia bersama kami, kerana segala rutin yang bakal dilangsungkan bakal membuka pandangan anda. Dari segi rutin, disiplinnya dan signifikannya tertentu akan kami kongsikan bersama anda semua. Ya, selepas ini kita akan dapat saksikan kelihatan pegawai pemerintah Lieutenant Colonel Muhammad Suria telah pun melapor kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda untuk atau cara seterusnya, yang mana pada selepas ini panji-panji yang sekarang ini berada di tangan pengawal keselamatan ataupun Regimen Sarjan Major akan bergerak ke hadapan pentas hormat dan akan diserahkan kepada pegawai panji-panji yang terdiri daripada pegawai-pegawai ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Untuk makluman para hadirin sekalian, kumpulan gabungan pancaragam pusat Angkatan Tentera Malaysia kini dalam pergerakan untuk membuka medan bagi memberi laluan dan kelihatan juga kumpulan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Pancaragam Pusat gabungan ATM ini bergerak ke hadapan pentas diraja dan akan menyambut seterusnya mengiringi panji-panji yang dibawa oleh pengawal panji-panji untuk dibawa ke sebelah kanan dataran ini, dan seterusnya acara penyerahan bendera, acara penyerahan panji-panji akan dilaksanakan oleh Regimen Sarjan Major dan akan diserahkan kepada pegawai panji-panji. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Major Ais tadi, pancaragam yang mengiringi pembarisan pada pagi ini merupakan gabungan pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia yang dipimpin oleh Kapten Muhammad Sobri bin Muhammad Isa dan dibantu oleh Bintara Kanan PGM Ku Khalid bin Ku Muhammad dan PW Udara 2 Irwan bin Ashraf. Pancaragam Pusat masih lagi meneruskan pergerakan ke kedudukan, dan mereka ini akan berpatah balik hari sambil mengiringi panji-panji yang kelihatannya sekarang ini berada di tangan pengawal panji-panji untuk diiringi kembali ke hadapan pentas diraja. Panji-panji merupakan suatu penghormatan negara yang dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada regimen atau kor dari Perkhidmatan Tentera Darat, Perkhidmatan Tentera Laut dan juga Perkhidmatan Tentera Udara. Dan sejarah sebenarnya telah mengakui bahawa pentingnya panji-panji dalam mengekalkan semangat moral dan juga identiti sesuatu perkhidmatan dan juga pasukan. Dan penganugerahan panji-panji ini adalah sebagai mengenang jasa dan perkhidmatan cemerlang oleh perkhidmatan dan pasukan kepada negara.
Dan perkataan panji-panji itu sendiri berasal daripada bendera yang digunakan oleh sesuatu ketumbukan angkatan tentera pada zaman dahulu, di mana tujuan bendera yang berwarna-warni ini dibawa ke medan perang adalah sebagai lambang kekuatan dan kuasa raja bagi sesuatu pasukan atau ketumbukan, dan juga sebagai tanda kedudukan ketua atau panglima perang yang mengetuai sesuatu ketumbukan. Sudah mula berpatah balik ya, Meja? Ya, pergerakan pancarakan pusat sudah mula membuat pusingan ya untuk berpatah balik ke tempat asal sambil mengiringi panji-panji yang sekarang ni berada di tangan pengawal panji-panji untuk terus diserahkan kepada regimen Sarjan Major dan seterusnya akan diserahkan kepada pegawai panji-panji. Inilah yang dikatakan tadi ya, pancarakan pusat bersama panji-panji yang berada di belakang pancarakan pusat ini dengan iringan muzik daripada pancarakan pusat panji-panji. 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diarak untuk diserahkan kepada pegawai panji-panji. Dan panji-panji yang diarak pada hari ini adalah panji-panji yang telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Regimen Askar Melayu Diraja pada 23 Mac 1963. Di mana panji-panji Regimen Ranger Diraja dianugerahkan pada 3 Mac 1992, panji-panji Kor Amar Diraja dianugerahkan pada 23 Mac 1963, dan panji-panji Tentera Laut Diraja Malaysia dianugerahkan pada 12 Mac 1966, dan panji-panji Tentera Udara Diraja Malaysia dianugerahkan pada 14 Mac 1967. Dan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berwarna kuning dan mempunyai jata Malaysia di tengah-tengahnya dengan dikelilingi oleh 2 karangan padi. Lambang di penjuru kiri atas menunjukkan perkhidmatan, manakala rakaman penghormatan tempur disulam di kiri dan kanan lambang diraja. Ya, hanya 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sahaja telah dianugerahkan kepada Angkatan Tentera Malaysia khususnya, dan sekarang sedang diarak untuk pengetahuan semua panji-panji. Ya, inilah panji-panji yang dimaksudkan tadi, 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selepas ini akan diarak dan diserahkan kepada pegawai panji-panji. Dan selepas ini Regimen Sarjan Major akan membuat pergerakan memaling tongkat. Kalau kita boleh dapat saksikan sebentar lagi satu pergerakan yang cukup menarik. Regimen Sarjan Major akan memaling tongkatnya ke belakang sebagai tanda kuasa. Dan apabila tongkat telah dibaling, mereka akan menghunuskan pedangnya, dan pedang ini adalah sebagai satu lambang kuasa untuk Sarjan Major Regimen ini. Ya, ini merupakan rutinnya yang dapat saksikan. Ya, ini mana tongkat akan dibalingkan. Tongkat akan dibaling kepada orderly yang berada di belakang, dan selepas ini Sarjan Major Regimen akan menghunus pedang sebagai kuasa untuk menyertai ketumbukan ataupun untuk menyertai perbarisan bersama-sama dengan anggota-anggota tentera yang lain. Dan untuk makluman, pergerakan ini adalah simbolik kerana Sarjan Major Regimen akan membaling tongkat dan menghunus pedang di kemudian nanti. Saksikan. Satu pergerakan yang cukup menarik, dan ini sebenarnya ini memerlukan satu latihan yang begitu mantap dan untuk makluman bahawa latihan yang telah dilaksanakan oleh anggota-anggota ini adalah selama 2 minggu. 2 minggu ya. Okey, bergerak! Ke depan! Dari tengah! Dan! Baik. Ya, pengawal pengiring bergerak ke hadapan untuk merapati panji-panji ya. Sebenarnya pengawal pengiring ini adalah ditugaskan untuk mengawal panji-panji itu sendiri. Di mana kita akan dapat saksikan
sebentar saja lagi panji-panji nanti akan diserahkan di hadapan mereka, khususnya kepada di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga div-div jemputan, div kehormat yang lain di hadapan pentas diraja. Dan pengawal panji-panji ini tugasnya adalah untuk mengawal panji-panji sehinggalah di akhir perbarisan istiadat mengarak panji-panji ini. Ini merupakan rutin meluruskan barisan ya, Meja? Ya, ini satu format di dalam mana-mana perbarisan sekiranya pasukan ataupun kontingen-kontingen berada di tempat yang baru, maka meluruskan barisan adalah sebagai satu format kepada mereka ya. Untuk makluman hadirin sekalian, seterusnya kumpulan pengawal pengiring akan membuat pergerakan cepat jalan untuk mengambil panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apabila berada di hadapan pentas hormat, Sarjant Regiment akan menyerahkan panji-panji kepada pegawai. Kita akan dapat saksikan juga ya hari nanti apa format penyerahan panji-panji kepada pegawai panji-panji akan dilaksanakan secara perlahan jalan ya. Ini adalah bagi menunjukkan satu keadaan siap sedia anggota tentera seperti yang dinyatakan tadi. Panji-panji ini kita pamerkan kepada ataupun kita raikan, kita persembahkan sebenarnya di dalam satu keadaan suasana di medan peperangan ya, tetapi dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan yang serba aman dan moden, kita persembahkan secara simbolik. Ya, secara simboliknya kita adakan istiadat ini dengan format-format yang diatur yang begitu menarik sekali ya. Ya. Dan hakikatnya panji-panji amat disanjung tinggi dan diberi penghormatan yang mulia oleh setiap anggota tentera, di mana apabila dibariskan, panji-panji akan dibawa oleh pegawai muda dan diiringi oleh 2 orang sarjan pengiring panji-panji. Dan semasa panji-panji yang dibariskan itu melintas lalu di hadapan, adalah menjadi adat resam yang menuntut supaya hadirin berdiri manakala mereka yang berpakaian seragam hendaklah memberi tabik hormat. Dan secara tradisinya, hanya pasukan yang mempunyai rekod kecemerlangan dalam perkhidmatan saja akan dianugerahkan panji-panji. Dan sebagai tanda penghormatan kepada sesebuah pasukan, nama peperangan di mana pasukan berkenaan telah terlibat akan ditandakan atau disulam di atas panji-panji pasukan berkenaan. Tanda-tanda ini dikenal sebagai penghormatan perang atau battle honours. Bila mendengarkan lagu ini dimainkan oleh pancaragam, meremang bulu rumah, Meja. Itulah yang saya katakan tadi, bahawa pergerakan panji-panji kalau dulunya mungkin tidak ada alunan-alunan muzik yang sebegini ya, tetapi kita ubahkan kepada suasana yang aman ini supaya acara istiadat perbarisan ini lebih menarik dan juga boleh menaikkan semangat sesiapa saja yang berada di dataran Merdeka, khususnya di dataran Kem Perdana Sungai Besi khususnya ya, yang melihat bagaimana perbarisan mengarak panji-panji ini dilaksanakan. Kepada panji-panji! Ya, panji-panji telah pun berada ataupun ya, lagu Negaraku dimainkan di mana panji-panji berada di tangan pegawai
pegawai panji-panji, dan selepas ini panji-panji ini akan diiringi untuk diperkenalkan kepada khususnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, VVIP, tetamu-tetamu kehormat, semua penonton-penonton yang berada di dataran kem Perdana Sungai Besi ini, dan seterusnya panji-panji ini akan diarak di hadapan anggota-anggota tentera yang berada di dalam perbarisan ya. Dan sebenarnya perarakan ini adalah sebagai satu simbolik untuk menunjukkan bahawa inilah panji-panji negara kita, panji-panji Seri Paduka Baginda yang menjadi lambang kepada kedaulatan negara yang perlu dipertahankan kedaulatannya, dan simbolik inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya. Anish. Dan tadi sempat Hani kongsikan di mana sebagai tanda penghormatan kepada sesebuah pasukan, nama peperangan di mana pasukan berkenaan telah terlibat akan ditandakan atau disulam di atas panji-panji pasukan berkenaan. Dan penghormatan perang atau battle honours itu tanda-tanda yang dikenali. Dan sehingga kini penghormatan perang yang tercatat di panji-panji yang di-Pertuan Agong ialah Tanah Melayu 1941 hingga 1942, Singapura 1942, Darurat 1948 hingga 1960, Kongo 1960 hingga 1963, Konfrontasi 1963 hingga 1965, di Namibia 1989-1990, Kemboja 1992 hingga 1993, Somalia 1993 dan hingga 1995, dan Bosnia Herzegovina 1993 hingga 1998. Ya, itu sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa ataupun keadaan-keadaan di mana panji-panji ini kita bawa di dalam operasi-operasi yang telah disebutkan oleh Hani itu tadi ya. Dan itulah apabila kita berada di perbatasan ya, di kawasan operasi yang telah disebutkan tadi, panji-panji ini adalah sebagai satu lambang semangat sebenarnya kepada anggota-anggota tentera untuk kita terus bertugas di dalam satu suasana, satu keadaan, di dalam keadaan yang konflik ya, dan tidak menentu keselamatannya. Maka panji-panji inilah yang kita jadikan sebagai motivasi untuk terus kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab demi negara kita yang tercinta ya. Seperti mana yang telah dimaklumkan Emil tadi, di mana kumpulan pengawal pengiring panji-panji dalam pergerakan perlahan jalan dan mempersembahkan panji-panji kepada kumpulan kawalan yang terdiri daripada kumpulan pengawal Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, di mana dia akan dilakukan sebagai satu pusingan ya Major, ataupun akan berpusing dan berpatah balik. Ya, dia dilakukan secara satu pusingan. Gabungan ataupun kontijen yang terdiri daripada gabungan ketiga-tiga penghematan ini sebenarnya itulah dia sebagai pengawal panji-panji, dan mereka ini akan mengiringi panji-panji untuk dipamerkan, untuk dipersembahkan sebenarnya di hadapan ketua-ketua atau kontijen-kontijen yang mengambil bahagian di dalam perbarisan ini ya. Dan pergerakan di dalam pergerakan cepat jalan ya, kita dapat lihat pergerakan cepat jalan. Mereka sedang menuju ke kontijen yang keempat ya, iaitu kontijen Tentera Udara Diraja Malaysia, dan sehinggalah melintasi kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia, seterusnya kontijen daripada Tentera Darat Malaysia. Dan mereka ini akan mengambil kedudukan asal untuk meneruskan pergerakan seterusnya, iaitu pergerakan lintas hormat, pergerakan perlahan jalan dan cepat jalan. Inilah yang dikatakan semangat yang ditunjukkan oleh anggota-anggota tentera yang terlibat di dalam perbarisan ini, bergerak secara perlahan jalan, bergerak dengan penuh disiplin bagi memastikan perarakan ini menarik ya, dan juga menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia, khususnya yang sedang menonton perarakan ini secara langsung ataupun yang berada di dataran perdana kem Sungai Besi. Ya, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, anda sedang menyaksikan secara langsung isyarat mengarah panji-panji yang bertujuan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kepucaan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai menyembah ikrar taat setia Angkatan Tentera Malaysia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ya, sebenarnya ini perarakan ataupun panji-panji yang kita dapat lihat sedang diarak di hadapan anggota-anggota tentera ini, selain daripada
untuk mengenali ataupun anggota-anggota tentera mengenali panji-panji itu sendiri. Ini adalah merupakan satu keadaan di mana anggota-anggota tentera keseluruhannya bersatu padu bekerjasama di dalam mempertahankan panji-panji itu sendiri yang menjadi lambang kepada kedaulatan negara, ya. Dan pada pagi yang bersejarah ini, sekali lagi panji-panji Pedaulat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Yang Mulia Lagi Berdaulat sedang diarak untuk diperkenalkan kepada pegawai dan para prajurit Angkatan Tentera Darat, Laut dan Udara di Raja Malaysia. Dan ini sebenarnya merupakan tradisi dalam memastikan setiap pegawai dan anggota mengenali panji-panji keagungan mereka, menjurus kesepaduan tak setia seluruh para prajurit kepada satu matlamat perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Dan sejarah perjuangan dan pelibatan Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara serta perjuangannya ke arah memastikan keamanan negara akan disemadikan coretannya pada hamparan panji-panji untuk tatapan generasi akan datang yang dikenali sebagai Battle Honour seperti mana yang Hani maklumkan tadi. Kontijen pengawal panji-panji akan menghadap semula ke hadapan dan mereka akan bersama-sama dengan semua kontijen-kontijen yang menyertai kontijen tentera darat, tentera laut di Raja Malaysia dan tentera udara di Raja Malaysia untuk acara seterusnya, iaitu acara cepat jalan dan juga perlahan jalan. Dan sebagai permulaan, kita akan dapat saksikan nanti kontijen-kontijen akan mengarak panji-panji mengelilingi dataran ini dengan secara perlahan jalan dan diikuti dengan cepat jalan. Dan Hani, sebenarnya Hani nak tahu tentang apakah signifikannya pergerakan-pergerakan ini, Hani, ya? Kita boleh kongsi bersama untuk semua penonton bahawa sebenarnya perlahan jalan ini adalah membawa maksud bahawa semua anggota-anggota tentera yang berada di dalam medan peperangan, ya, sebenarnya di dalam keadaan bertenang dan bersiap sedia. Dan kita akan dapat perhatikan nanti bahawa panji-panji yang akan diarak dengan secara perlahan jalan ini akan berada di belakang kontijen, di belakang kontijen. Ini bermakna di hadapan kontijen, di hadapan kontijen. Ini bermakna bahawa anggota-anggota tentera yang berada di medan peperangan sedang bersiap sedia, dan panji-panji itu yang berada di hadapan mereka merupakan satu lambang kedaulatan yang perlu dipertahankan. Dan apabila pergerakan cepat jalan nanti, panji-panji itu akan beralih kedudukannya di belakang kontijen-kontijen yang bermaksud bahawa kontijen-kontijen ini perlu dipertahankan hingga ketitisan darah yang terakhir, ya, ni. Akan menghadap ke depan. Dan inilah saatnya dan waktunya di mana anda dapat saksikan segala rutin yang telah pun disebutkan oleh Major Rais itu tadi. Satu pergerakan yang kemas dan disiplin, penuh disiplin. Setelah 2 minggu membuat latihan, ini merupakan satu istiadat yang perlu ditonton oleh anda semua. Jadi saksikan segala rutin yang dilangsungkan bermula daripada awal tadi sehinggalah saat ini. Luruskan barisan. Saya dah mula mengenali meja. Ya, meluruskan barisan, ya. Kita dapat perhatikan anggota-anggota tentera sedang di dalam pergerakan meluruskan perbarisan untuk memastikan bahawa perbarisan yang akan mereka jalankan, laksanakan nanti satu perbarisan yang boleh banggakan bukan saja anggota-anggota tentera tetapi ke seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan perbarisan perarakan istiadat panji-panji ini. Ya, kita dapat saksikan tadi permulaan kepada pergerakan perlahan jalan yang dimulakan oleh kontijen yang pertama, iaitu kontijen pengawal panji-panji. Dan panji-panji ini kita dapat lihat seperti mana yang saya maklumkan tadi, pergerakan di dalam perlahan jalan ini panji-panji berada di hadapan kontijen-kontijen yang berada di dalam kumpulan ini, ya. Dan itulah panji-panji di hadapan mereka. Panji-panji perlu dipertahankan. Panji-panji menjadi lambang kemenggahan dan kedaulatan negara dan dipertahankan sehingga ketitisan darah yang terakhir.
Berkibarnya panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berarti semaraknya semangat juang setiap perwira dan juga para jurid. Dan andainya panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini gugur di medan pertempuran, maka sudah pasti bumi bertuah ini menjadi milik musuh durjana. Dan sesungguhnya panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang mulia dan berdaulat ini akan dipertahankan kehormatan dan kemuliaannya oleh perwira dan satria negara hingga ketitisan darah yang terakhir, bersama semangat dan sumpah taat setia serta rela memperjuangkan jasad dan nyawa demi tanah air tercinta ini. Dan sebenarnya Hani, panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini hanya akan dipamerkan dengan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda, ya. Sekiranya dalam satu acara istiadat Seri Paduka Baginda tidak dapat menjemput duri ataupun tidak dapat menjemput duri, maka panji-panji tidak akan dipamerkan. So dimaklumkan bahawa panji-panji ini akan dipamerkan dengan keberangkatan tiba Dulia dan Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sahaja. Dan inilah panji-panji, 5 panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sedang diarak melintasi pentas diraja. Dan panji-panji ini perlu dijaga dan dipelihara dengan sepenuh kehormatan ketenteraan bagi menjamin ataupun bagi menentukan semangat perjuangan anggota-anggota tentera ini diteruskan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara yang tercinta. Dapat dilihat kontijen daripada Tentera Laut Diraja Malaysia merupakan kontijen yang ketiga di dalam perarakan pembarisan ini dan diikuti oleh kontijen daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Sebagai makluman, panji-panji Seri Paduka Baginda yang datang untuk dipamer atau diarakkan hanya dengan perangkatan Seri Paduka Baginda Sebagai makluman, panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini dipamer atau diarakkan hanya dengan keberangkatan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sahaja, seperti mana dimaklumkan oleh media tadi, bagi melambangkan ketaksetiaan Angkatan Tentera Malaysia kepada Seri Paduka Baginda selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dan justru itu panji-panji ini dijaga dan dipelihara dengan penuh kehormatan ketenteraan. Pada ketika ini kita ada beberapa detachment, di mana detachment kedua yang membuat lintas hormat ialah detachment Tentera Darat Malaysia. Tentera Darat Malaysia merupakan badan yang amat disegani dan dihormati di atas segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan dalam perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara selaras dengan cokan kata gagah setia. Detachment ketiga, kita dapat lihat detachment ketiga yang membuat lintas hormat pada pagi ini adalah terdiri daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan untuk maklumat para hadirin yang sekalian, bahawa panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah dianugerahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia pada 12 Mac 1966 dan berbangga dengan cokan katanya sedia berkorban. Dan seterusnya mengakhiri lintas hormat pada pagi ini ialah detachment dari Tentera Udara Diraja Malaysia, di mana untuk makluman panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah dianugerahkan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia pada 14 Mac 1967 dan berpegang teguh kepada cogan kata sentiasa di angkasa raya. Ya, sesungguhnya kontijen-kontijen yang menyertai perarakan perbarisan istiadat mengarak panji-panji ini merupakan kontijen-kontijen yang mewakili penghematan ya, menandakan bahawa kesepakatan dan kesepaduan kerjasama di antara penghematan yang ada di dalam Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara, menjamin kepada keamanan dan keselamatan negara kita dengan transformasi terkini, peralatan-peralatan yang begitu canggih yang dipunyai oleh Angkatan Tentera Malaysia diharap akan dapat menjamin keselesaan hidup rakyat Malaysia, kerana jaminan keselesaan hidup di Malaysia ini adalah
tertakluk kepada keamanan negara kita yang kita sayangi ini. Dan Hani kita telah pun melihat pergerakan pelahan jalan yang dilaksanakan oleh kontingen-kontingen yang mengambil perbarisan, dan sebentar lagi satu pergerakan yang menarik yang akan dipamerkan oleh kontingen-kontingen ini, iaitu pergerakan mengerak panji-panji dengan cepat jalan. Dan istiadat yang anda dapat saksikan pada hari ini dari segi sejarahnya pada awal kurun ke-19, istiadat yang asalnya penuh bersejarah dan diarak dalam masa peperangan telah diubah coraknya menjadi istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang disesuaikan pula dengan acara-acara muzik dan lagu. Dan lagu-lagu yang diubah untuk istiadat ini telah diberi nama troop, dan dengan ini maka timbul pun rangkai kata trooping the colours atau istiadat mengarak panji-panji yang bertujuan untuk menghidupkan semula tradisi ketenteraan zaman silam. Secara simboliknya anda dapat saksikan pada pagi yang begitu bersejarah ini. Ya ni suka ikan berkongsi juga tentang panji-panji seperti yang dimaklumkan awal, panji-panji yang sedang diarak ini terdiri daripada panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Regimen Kor Armor Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Di mana panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja yang dulu dikenali sebagai Askar Melayu. Askar Melayu ini telah ditubuhkan pada tahun 1933 di Port Dickson Negeri Sembilan atas hasil usaha duli-duli yang maha mulia raja-raja dari negeri-negeri Melayu bersekutu untuk mewujudkan angkatan tentera yang diterajui oleh anak-anak wantan Melayu pada ketika itu, dan seramai 25 orang seperti mana yang kita sedia maklum, 25 orang anak-anak muda yang penuh semangat, penuh dengan rasa untuk berjuang menentang musuh-musuh negara pada ketika itu, telah diambil sebagai anggota perintis angkatan tentera ataupun tentera darat ketika itu dan ditubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja. Ya. Dan seterusnya kita kongsikan juga panji-panji Regimen Ranger Diraja, di mana bermula dengan Sarawak Rangers yang telah wujud sejak tahun 1862 hinggalah dibubarkan pada 15 September 1963 apabila Malaysia ditubuhkan, dan anggota-anggota Sarawak Rangers yang dibubarkan telah diserap ke dalam Askar Ranger Malaysia sebagai nukleus pasukan baru yang dikawal Rangers Group Headquarters. Dan penyerahan batalion pertama dan kedua Askar Ranger Malaysia oleh pihak British kepada kerajaan Malaysia telah dilakukan di Camp Suva Lines, Ipoh Perak pada 4 Oktober 1965. Walau bagaimanapun, tarikh 16 September 1963 telah diambil secara rasmi sebagai tarikh penubuhan batalion pertama dan kedua Regimen Ranger ini. Ya, kita masih lagi bersiaran secara langsung dari dataran Perdana Kem Sungai Besi Kuala Lumpur untuk menyaksikan satu perbarisan yang perlu ditonton oleh kita semua, satu perbarisan bersejarah, perbarisan mengarak panji-panji, istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Dan pada masa ini anggota-anggota kontingen sedang memulakan pergerakan cepat jalan untuk sekali lagi satu lagi pusingan bagi mempamerkan panji-panji ini di hadapan penonton, khususnya di hadapan pentas diraja, di hadapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan div-div kehormat. Bija, kalau kita dapat saksikan dan saya pasti ramai penonton juga yang ada yang tertanya mengenai senapang 3 bucu yang berada di setiap sudut dan di tengah-tengah dataran ini, apa sebenarnya maksud dan signifikannya? Ya, kita dapat lihat beberapa senjata M16 sebenarnya ni senjata M16 yang kita dapat lihat di mana-mana penjuru padang dataran ini. Sebenarnya senjata itu kita gunakan adalah sebagai penanda kepada setiap pergerakan kontingen. Ya, tidak ada maksud lain, hanya sebagai penanda untuk mereka mengikuti format-format yang telah disediakan. Seterusnya kita boleh kongsikan juga panji-panji Kor Armor Diraja. Ya, panji-panji Kor Armor Diraja sejarahnya bermula dengan penubuhan batalion pertama Regimen Persekutuan dan Regimen Kereta Perisai Persekutuan pada 1 September 1952, dan pada 1 Januari 1960 kedua-dua pasukan tersebut digabungkan dan diberikan gelaran Kor Peninjau Persekutuan, dan gabungan ini telah mewujudkan Regimen pertama Peninjau Persekutuan dan Regimen kedua Peninjau Persekutuan. Dan di atas khidmat cemerlang
cemerlang yang dipamerkan pada 23 Mac 1963, Kor Peninjau Persekutuan telah dikurniakan Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, dan lantaran daripada kecemerlangan dan ketahansetiaan yang dipamerkan, Kor Peninjau Malaysia telah dianugerahkan gelaran Diraja pada 20 Mei 1972 dan dikenali sebagai Kor Peninjau Diraja. Dan pada 22 September 1979, Kor Peninjau Diraja dikenali dengan gelaran Kor Kalvari Diraja, dan hasil daripada perubahan dan peranan tugas yang dilaksanakan, gelaran Kor Kalvari Diraja telah ditukarkan kepada Kor Amal Diraja pada tanggal 8 Disember 1986 dan berbangga dengan cokan kata Bersatu. Seterusnya, Panji-Panji Tentera Laut Diraja Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1934 oleh Kerajaan British di Tanah Melayu dengan tujuan untuk membantu mempertahankan kedaulatan perairan Semenanjung, Tanah Melayu dan juga Singapura. Dan pasukan ini diberi nama Malay Section of the Royal Navy dan telah menjalani latihan di HMS Pelanduk, pangkalan Tentera Laut British yang bertempat di Singapura. Dan ekoran kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957, Tentera Laut Diraja Melaya telah diserahkan oleh Kerajaan British kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Julai 1958. Dan pada 16 September 1963, dengan pembentukan Malaysia, Tentera Laut Diraja Melaya telah bertukar nama dan dikenali sebagai Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan meskipun usia Tentera Laut Diraja Malaysia masih muda jika dibandingkan dengan kebanyakan tentera laut negara-negara lain, namun sejarah perkhidmatannya amat cemerlang dan begitu membanggakan. Dan sebagai pengiktirafan terhadap tugas dan pengorbanan yang telah dicurahkan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menghundikan Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Tentera Laut Diraja Malaysia pada 12 Mac 1966. Kita masih lagi menyaksikan perbarisan istiadat mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan pada masa ini kita dapat lihat pergerakan kontingen yang terakhir, iaitu kontingen daripada Tentera Udara Diraja Malaysia dalam pergerakan cepat jalan, dan kontingen ini akan mengambil tempat semula di hadapan pentas diraja ini untuk meneruskan acara seterusnya. Dan sebenarnya ini adalah kemuncak kepada perbarisan istiadat mengarak Panji-Panji pada pagi ini Hani. Dan kerana selepas ini acaranya adalah acara teriakan laungan Daulat Tawangku dan seterusnya bacaan doa sebelum keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan sedikit perkongsian mengenai Tentera Udara Persekutuan yang telah mula diilhamkan oleh Yang Teramat Mulia Tuan Abdul Rahman pada awal tahun 1956, di mana hasrat ini menjadi realiti dengan penerimaan pesawat pertama Twin Pioneer yang telah diserahkan kepada Yang Mulia Tengku Yaakob, iaitu Pesuruhjaya Melaya di London pada awal tahun 1956. Dan seiring dengan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, nama Tentera Udara Persekutuan telah digantikan dengan nama Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan di atas kesungguhan, pengorbanan dan juga keupayaan dalam menghadapi pelbagai cabaran, Tentera Udara Diraja Malaysia telah dianugerahkan Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 14 Mac 1967 bertempat di pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Kuala Lumpur. Dan pengaduan Panji-Panji Yang di-Pertuan Agong kepada Tentera Udara Diraja Malaysia merupakan lambang kemegahan, taat setia dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara selaras dengan cukan kata mereka, sentiasa di angkasa raya. Ya, kelihatan seperti mana yang dimaklumkan, kontingen-kontingen mengambil tempat di kedudukan asal mereka untuk acara seterusnya, iaitu acara Mara Menghadap, laungan Daulat Tuanku dan seterusnya bacaan doa. Dan pergerakan ini adalah merupakan satu pergerakan yang telah dilaksanakan oleh anggota. Ya, dapat dilihat bahawa satu pergerakan yang begitu mantap, semuanya sama di dalam keadaan berhenti. Dan inilah yang kita dapat saksikan pada pagi ini, bahawa perarakan Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini akan menjadi sejarah, khususnya kepada anggota tentera dan kepada masyarakat di luar sana yang menyaksikan secara langsung perbarisan mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Seramai 22 pegawai dan 586 anggota lain-lain pangkat menyertai perbarisan pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita dapat saksikan juga 5 panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong diarak, dipamerkan di hadapan Seri Paduka Baginda, div-div kehormat dan juga penonton-penonton yang berada di dataran perdana kem Sungai Besi ini. Mara menghadap oleh kontijen-kontijen merapati pentas diraja untuk laungan Daulat Tuanku. Seterusnya, teriakan Daulat Tuanku. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, jutaan ribuan syukur kami rafakkan ke hadrat-Mu ya Ilahi. Hanya padamu kami letakkan harapan dan pujian. Lautan rahmat-Mu kami harapkan dalam menemani setiap doa dan munajat kami. Titisan taufik hidayah-Mu hendaknya sentiasa memagari segenap sudut kehidupan kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha luas kekuasaan dan khazanah kekayaan, sempena dengan hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldi Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permusri Agung Tuanku Hajah Haminah, kami menadah tangan bersalut syukur dan menjunjung kasih yang tiada bernoktah di atas kesudian mencemar duli berangkat ke perbarisan ini. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ke hadrat-Mu ditumpahkan seluruh pengabdian dan dipohon segala pertolongan. Sesungguhnya kami rakyat di barisan hadapan negara menadah tangan penuh kerendahan, menumpah seikhlas permohonan, membentang selautan pengharapan ke hadrat-Mu agar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dipelihara dan dilindungi dalam payungan rahmah, dilimpahi cahaya taufik dan hidayah, banjiran inayah dan riayah, dilanjutkan usia baginda berdua dalam selamat dan sihat, dalam iman dan taat, juga dipermudahkan segala urusan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Tuhan tempat selayaknya curahkan segala bentuk pengabdian, perteguhkanlah ketumbukan Angkatan Tentera Malaysia sebagai satu angkatan yang mampu menyumbang dan menjadi teras kepada benteng pertahanan negara. Kami satu angkatan yang sentiasa siap siaga memelihara kedaulatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kami merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon berkenan menjalankan tugas, Tuanku. Mengumumkan keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Haminah meninggalkan majlis diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansor serta Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Nuraini. Jadi dengan pengumuman keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah, itu memberi tanda berakhirnya istiadat pembarisan mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keperluan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi meja telah dapat kita saksikan ya tadi satu istiadat yang cukup gilang gemilang yang seharusnya kita sama-sama hayati kerana ia satu acara yang penuh bersejarah dan khasnya, begitu juga daripada Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Ya, sesungguhnya Angkatan Tentera Malaysia amat berbangga kerana telah diberi penghormatan untuk menganjurkan istiadat perarakan panji-panji ini kali yang ke-14 sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan Angkatan Tentera Malaysia sebenarnya ingin mengucapkan sebanyak ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan, yang telah pun memberikan komitmen kepada perbarisan ini. Kita dapat perhatikan tadi dengan cemerlang dan juga dengan penuh disiplin regimental mengikut kepada peraturan-peraturan istiadat yang telah ditetapkan. Anggota tentera telah dapat menunjukkan satu komitmen yang baik, yang telah pun berjaya memberikan persembahan di dalam perarakan yang amat sejarah
kepada Angkatan Tentera Malaysia khususnya. Dan Hani, sebenarnya komitmen ataupun kejayaan yang kita capai, kecemerlangan di dalam perarakan perbarisan ini tidak dapat dicapai dengan begitu mudah hasil daripada latihan yang jitu oleh anggota-anggota tentera, maka kita dapat melaksanakan satu perbarisan yang baik dan cemerlang pada pagi ini. Ya, dan kami dari pihak RTF tentunya mengucapkan syabas kepada pihak anggota Angkatan Tentera Malaysia yang telah menjadikan satu istiadat perbarisan yang begitu hebat dan gemilang, dan ia seharusnya dihayati sepenuhnya tentang dari segi maksud dan signifikan yang telah pun sempat kami kongsikan dari awal tadi sehinggalah ke penghujungnya ini. Dan kita mengharapkan supaya orang ramai akan terus bersama-sama dengan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan meraihkannya pada hari ini. Ada aktiviti yang akan berlangsung juga ya, Meja, yang terus akan dilangsungkan untuk tatapan para penonton semua. Jadi dan berakhirlah sudah acara kita yang berada di sini perbarisannya sudah pun sampai ke penghujungnya, dan kita mengharapkan supaya istiadat seperti ini akan dapat terus disaksikan oleh orang ramai, dan juga anda dapat saksikan pada ketika ini rutin format yang seterusnya adalah untuk menutup perbarisan ya. Ya, untuk menutup perbarisan di mana panji-panji akan dibawa keluar, dan juga selepas ini anggota-anggota yang mengambil bahagian, 4 kontingen yang mengambil bahagian akan keluar daripada dataran perdana ini. Dan sebenarnya ini masih lagi di dalam format perbarisan, masih lagi belum tamat perbarisan ini, sehinggalah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dibawa keluar daripada dataran ini. Dan inilah 5 panji-panji akan disimpan dengan sebaik-baik mungkin oleh pegawai-pegawai yang tertentu sahaja di batalion-batalion yang telah dipastikan di mana panji-panji ini akan disimpan. Dan panji-panji ini sesungguhnya, panji-panji yang penuh berdaulat ini sesungguhnya menjadi lambang kepada kemegahan dan kedaulatan serta perlu dipertahankan oleh Angkatan Tentera Malaysia khususnya dan juga rakyat Malaysia khasnya. Dan beginilah bentuk rupa ya Hani, bagaimana panji-panji ini disimpan, dilipat dengan seelok-eloknya, dan selepas ini akan dibawa dengan kenderaan dan terus dibawa ke tempat penyimpanan yang khusus bagi menyimpan panji-panji di lokasi-lokasi yang telah digazetkan ya Hani. Ya. Dan panji-panji ini akan disimpan dan akan dikeluarkan kembali apabila istiadat seterusnya berlangsung. Istiadat seterusnya berlangsung, itulah panji-panji Seri Paduka Baginda ini hanya akan dipamerkan dengan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan begitu juga kalau anda dapat saksikan di sekitar dataran, dan selain daripada diperkemaskan segala ikatan kekemasan untuk menyimpan panji-panji ini, di sekitar dataran juga di mana mereka anggota-anggota yang berada di sekeliling dataran akan berkumpul di satu lokasi. Ya, mereka akan menamatkan perbarisan ini dan seterusnya mereka akan bersurai. Dan ingin saya mengambil kesempatan juga ni, selain daripada mengucapkan tahniah kepada seluruh Angkatan Tentera Malaysia yang terlibat di dalam perbarisan ini, khususnya kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia, kepada Panglima-Panglima, kita juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung seperti Polis Diraja Malaysia, ya, Jabatan Perdana Menteri, kepada orang-orang perseorangan yang terlibat secara tidak langsung di dalam menjayakan perbarisan pada pagi ini. Dan tanpa komitmen mereka ni, saya rasa perbarisan pada pagi ini tidak akan dapat berjalan selancar yang kita telah saksikan sebentar tadi. Dan kita harapkan bahawa kerjasama ini akan kita eratkan lagi untuk upacara-upacara di tahun-tahun akan datang. Dan semuanya yang berada, anggota-anggota yang berada di sekeliling dataran berkumpul di tengah-tengah dataran pada ketika ini, sementara juga menantikan usainya secara rasmi perbarisan yang penuh adat istiadat ini. Ya, semua kontingen akan berkumpul di hadapan dataran ini. Kesemuanya akan berkumpul dan seterusnya mereka akan mengelilingi sekali lagi tanda ucapan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah pun menyaksikan perbarisan ini daripada mula hingga akhir. Ya. Inilah sebahagian daripada penonton-penonton yang hadir di dataran ini,
dan kita akan dapat saksikan sebentar lagi bagaimana kontingen-kontingen ini akan keluar daripada dataran perdana kem Sungai Besi ini. Dan cuaca alhamdulillah pada pagi ini amat elok sekali ya Hani, untuk kita melangsungkan satu perbarisan yang begitu gemilang. Cuaca nampaknya menyertai kita, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan inilah atas daya usaha yang ditunjukkan oleh semua kontingen ataupun anggota-anggota telah dapat kita saksikan satu perbarisan yang begitu gemilang dan cemerlang. Ya. Di mana telah diberikan tepukan yang paling bergemuruh daripada penonton-penonton yang hadir atas segala komitmen yang telah pun diberikan oleh para anggota Angkatan Tentera Malaysia yang pada ketika ini sedang berbaris dan membuat pergerakan pembarisan keluar daripada dataran ataupun padang ini. Ya, saya hanya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, dan juga kepada pegawai ahli Datuk Kansel Sekretariat yang telah pun menjayakan perbarisan ini. Syabas kepada Angkatan Tentera Malaysia ini. Sekali lagi ucapan terima kasih diucapkan kepada Major Rais sebagai pegawai perhubungan awam dari Kementerian Pertahanan Malaysia bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi pelbagai maklumat yang dapat dimanfaatkan oleh para penonton kita pada pagi ini. Tadi saya Hani Hamid mewakili kru produksi Lintas Langsung Khas dari Dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi yang dipimpin oleh Puan Khalijah Saad, sehingga kita bertemu lagi pada istiadat yang sama pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kita kembali semula bersama Hisham dan Taznim di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Silakan. Tuanku. Betul begitu.